Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syafiq. Apa khabar semua? Murid-murid darjah 4 Kafa Integrasi Batu Hikmah. Jadi Alhamdulillah, pada kali ini kita akan tengok satu tajuk dalam subjek Tauhid darjah 4 ini, yakni tajuk sifat harus bagi Allah. Sifat harusnya bagi kamu boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka surat 20, yakni dalam buku teks Tauhid darjah 4. Dekat sini dinyatakan bahawasanya apakah dia sifat harus bagi Allah. Harus bagi Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dekat sini kita dapat tengok macam-macam contoh yang ada dekat alam ni. Misalnya ada lautan, manusia, matahari, kemudian ada pantai, ombak, gunung ganang, hutan dan sebagainya. Terusnya kita sama-sama perhatikan, murid-murid semua perhatikan dan ikuti bacaan pada muka surat 21 buku teks Tauhid berkenaan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, harus bagi Allah untuk menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Sesuatu apa dia? Contohnya, harus bagi Allah untuk menjadikan alam ini. Antaranya ialah langit. Seperti mana kita tengok dalam gambar tadi. Langit, kemudian bulan, bintang, matahari, laut, bumi, macam-macam ada. Kemudian manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan bukit bukau. Ini semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Kemudian apa hukumnya untuk kita mempercayai sifat harus bagi Allah ini? Baik, perkara yang ketiga dinyatakan dekat sini, orang Islam wajib mempercayai sifat harus bagi Allah. Apa dia? Orang Islam wajib hukumnya mempercayai ataupun meyakini sifat harus bagi Allah. Dan yang keempat, tidak ada suatu kuasa yang boleh menghalang kehendak Allah di dunia ini. Jadi satu penafian terhadap sesuatu selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Tidak ada suatu kuasa pun, bahkan selain daripada Allah, langsung tak ada kuasa. Tidak ada suatu kuasa yang boleh menghalang kehendak Allah di dunia ini. Terpulang kepada Allah, sama ada Allah Ta'ala berkehendak nak buat sesuatu ataupun Allah Ta'ala tidak mahu buat sesuatu. Tidak ada mana-mana makhluk selain pada Allah yang boleh menghalang kehendak Allah. Kemudian perkara yang kelima adalah setiap Muslim wajib redha untuk menerima segala ketentuan. Dekat sini ada sikit ralat ejaan. Selepas kaf ini sepatutnya ada huruf ta. Ketentuan Allah di muka bumi. Setiap Muslim wajib redha untuk menerima segala ketentuan Allah di muka bumi. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, kita semua redha, terima dengan hati yang terbuka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba-Nya lah, kita ni semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada muka surat 21 juga, buku teks di bahagian kotak yang di bawah, kita dapat lihat dekat sini satu dalil tentang sifat harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Surah Yasin ayat 82.
Maksudnya, okey, kita tengok maksudnya dekat sini. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya Allah apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Mana satu ayat yang merujuk kalimah ni, jadilah engkau. Kita tengok dekat sini. Ayyakula lahu kun fayakun. Apa maksudnya? Maka Allah Ta'ala berkata kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Baik, seterusnya. Baik, yang ini merujuk kepada muka surat 22, buku teks. Tahukah anda, dekat sini ada gambar penuh dengan tanda tanya tu, persoalan. Tahukah anda, apa yang nak diberitahu ni? Orang Islam wajib mempercayai sifat harus bagi Allah. Ditekankan sekali lagi bahawasanya hukumnya adalah wajib bagi orang Islam mempercayai sifat harus bagi Allah. Dan yang kedua, kesan mempercayai sifat harus bagi Allah ialah iman kita akan terus menetap, ataupun maksudnya adalah iman akan terus kekal kerana berkeyakinan bahawa Allah yang berkuasa atas segala yang ada di alam ini. Baik, dan bahagian bawah ini kita perhatikan, amalkan. Ada satu saranan untuk kita amalkan perkara ini. Yang ni dekat sini, sentiasa bersifat rendah diri dan tidak sombong sesama rakan. Boleh ya semua untuk amalkan ini. Suatu sifat yang baik ni, yang ni sifat rendah diri. Sentiasa bersifat rendah diri dan tidak sombong sesama rakan-rakan. Apatah lagi terhadap orang yang lebih tua, seperti ahli keluarga kita, ibu bapa, bapa saudara, mak saudara. Apatah lagi terhadap guru-guru. Janganlah kita bersikap sombong, bahkan perlulah bersifat rendah diri ataupun bersifat tawadhu. Baik, sebelum kita akhiri tajuk ini, ditekankan sekali lagi, apakah dia sifat harus bagi Allah? Sama-sama kalau murid-murid semua ikuti, baca sama-sama dengan ustaz. Harus bagi Allah untuk menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Kalau ada ditanya di dalam peperiksaan, apakah dia sifat harus bagi Allah? Maka jawab beginilah jawapannya. Harus bagi Allah untuk menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Alhamdulillah, sekian dahulu untuk kali ini. Jadi mudah-mudahan semua sekali dapat jagalah iman, ilmu dan amalan kita. Kemudian jagalah kesihatan diri masing-masing, SOP disantuni, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang jaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.